Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan selamat Hari Deepavali. Anda sedang menyaksikan berita perdana edisi Isnin 24 Oktober 2022. Bersama saya Andy Reza Rohadian dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami malam ini. Kita ikuti paparan utama. Sambutan Deepavali meriah, papar semangat sebenar keluarga Malaysia. Bayaran royalti penggiat filem perlu diteliti semula. Keharmonian sebenar. Perayaan Deepavali kali ini disambut dengan kegembiraan dan keceriaan oleh masyarakat India juga keluarga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sambutan pesta cahaya ini melambangkan semangat keluarga Malaysia. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh kaum India yang beragama Hindu di seluruh negara. Dan saya lihat sambutan tahun ini amat meriah dan melambangkan semangat kekeluargaan keluarga Malaysia seperti yang saya sentiasa idam-idamkan. Inilah sebenarnya keharmonian yang kita perlukan bagi kita meneruskan pembangunan negara kita. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui pemberita ketika hadir ke rumah terbuka Deepavali di kediaman Presiden MIC Tan Sri Vineshwaran bertempat di Kota Kemuning. Hadir bersama Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Seong dan Timbalan Pengurus CBN Datuk Seri Muhammad Hassan. Deepavali world to come. Dalam pada itu, pembubaran Parlimen jelas tidak menjejaskan kemeriahan perayaan Deepavali. Malah Perdana Menteri yakin sambutan pada tahun ini akan lebih menyuburkan perpaduan dan mengukuhkan keharmonian antara keluarga Malaysia. Dan saya lihat walaupun dalam keadaan musim menghadapi pilihan raya, tapi ianya tidak menjejaskan sambutan Hari Deepavali yang sebelum ini digambarkan oleh setengah-setengah pihak seolah-olah kononnya kita tidak menghormati sensitiviti dan perasaan kaum Hindu di negara kita kerana membubarkan Parlimen sewaktu sambutan Hari Deepavali. Tetapi apa yang kita lihat jelas pembubaran Parlimen langsung tidak menjejaskan sambutan Deepavali, malah lebih meriah lagi. Sementara itu, Presiden MIC Tan Sri S. Vineshwaran berkata pesta cahaya ini memberi kegembiraan dan kebahagiaan buat masyarakat India serta seluruh keluarga Malaysia selain memastikan perpaduan akan terus dipupuk seiring pembangunan ekonomi negara. Perayaan pada Deepavali pada tahun ini amat meriah. Saya berharaplah Deepavali ini sebagai satu langkah di mana perayaan cahaya ini akan membawa cahaya kepada ekonomi dan kemakmuran negara di bawah kepimpinan. Sementara itu, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Seong akui sambutan Deepavali kali ini lebih meriah. Bertuah kerana sambutan dibuat dalam keadaan yang tidak ada SOP seperti dulu, yang mana ada hadnya berapa orang boleh datang, dan tahun ini memang terbuka. Dan apa yang amat berhormat lakukan untuk setahun ini, saya nampak dari segi pembukaan sektor ekonomi telah memberi satu kata perangsang kepada kita dari segi prestasi, dan ini menunjukkan satu petanda yang baik
bahawa kita masih lagi perlukan kestabilan, mengekalkan kestabilan demi kemakmuran bersama. Ya, isu pembayaran royalti bagi mereka yang bergiat dalam industri perfilman perlu dilihat semula bagi menjamin kepentingan golongan terbabit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata isu berkenaan sebelum ini pernah dibincangkan sewaktu beliau memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Malah katanya sewaktu tempoh sama, Akta Hak Cipta telah berjaya dipindah bagi memberi royalti kepada penyanyi dan komposer. Kalau artis, penyanyi dan komposer mendapat royalti setiap kali lagu dikeluarkan, tetapi dari segi perfilman hanya dibayar one off sewaktu berlakon, one off, walaupun filem tersebut ditayangkan berkali-kali, beratus-ratus kali, tidak ada royalti kepada pelakon-pelakon ataupun penerbit dan sebagainya. Pengarah-pengarah filem tidak dapat. Beliau berucap pada majlis perasmian penutupan Ekspresi Adfinas 2022 di Kompleks Studio Merdeka Hulu Klang. Hadir sama Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Tambahnya, berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019, industri perfilman menyumbang 1.9% atau 29.4 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar dan menjana sebanyak 216,811 peluang pekerjaan. Data Motion Pictures Association of America (MPPA) pula menyatakan industri perfilman negara berada di tangga ke-19 dunia pada 2019 dan 2020 dengan nilaian sebanyak $3 bilion Amerika. Sementara itu, Tan Sri Anwar berkata pengiktirafan Amerika Syarikat yang meletakkan negara di tangga ke-19 antara pasaran perfilman terbesar global membuktikan para penerbit, pelakon dan pengarah filem Malaysia mampu mengeluarkan filem-filem terbaik bertaraf antarabangsa. Sebelum COVID, industri kita ini bukan kecil. Pasaran daripada kreativiti perfilman mengikut satu badan antarabangsa Amerika Syarikat meletakkan Malaysia nombor 19 pasaran terbesar daripada filem-filem yang dibuat oleh negara kita. Bukan kecil. Ya, 180 lebih negara, kita nombor 19. Kalau satu filem sahaja telah dapat menjana pendapatan hampir 100 juta, sedangkan kita tahu berapa lagi puluh filem sedang menanti yang akan kita keluarkan, dan kita keluarkan dengan mutu dan nilai yang terbaik yang akan melonjak ekonomi dan juga industri perfilman kita. Beliau berucap pada majlis perasmian penutupan Ekspresi Adfinas 2022. Bertemu kembali. Saudara, ini pula mengenai cadangan pelantikan 3 timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri yang juga Naib Presiden UMNO berkata, perkara tersebut hanya akan diputuskan sekiranya BN menang pilihan raya umum ke-15. Tegas Perdana Menteri, perkara paling penting diberi tumpuan adalah untuk BN memenangi PRU15 terlebih dahulu.
biar kita menang pilihan raya dulu. Kalaulah perkara ini di dalam manifesto kita, tentu saja kita akan pastikan ianya dilaksanakan. Walau mana pun kita tunggu lepas kita menang dulu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Program Eksplorasi Komuniti Kreatif Keluarga Malaysia, Ekspresi at Finas. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak. Perkembangan selanjutnya, MIC bersedia untuk saling bertukar kerusi dengan parti komponen BN yang lain sekiranya parti berkenaan dilihat mempunyai peluang lebih cerah untuk menang di kerusi-kerusi terlibat pada PRU ke-15. Timbalan Presidennya Datuk Seri M. Sarvanan berkata langkah tersebut demi kebaikan bersama gabungan itu. Pada masa sama membuktikan sifat positif diamalkan antara parti komponen BN. Setakat ini kita telah mengenal pasti beberapa kerusi. Pada masa yang sama, MIC lebih relevan di mana apabila kita sedar ada kerusi-kerusi mungkin parti komponen lain yang boleh menang. Peluang untuk kemenangan lebih cerah dengan parti-parti komponen lain. Kita sedia exchange atau bertukar kerusi itu dengan kerusi-kerusi lain. Konsep Barisan Nasional kita berbincang dan membuat keputusan secara berhemah. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati.
Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mengadakan lawatan negara ke Singapura selama 4 hari mulai esok. Lawatan berkenaan atas undangan Presiden Singapura Halimah Yaakob. Laporan Vimala Kasturi Verasami. Pada awalnya, lawatan negara ini telah dijadualkan pada 19 September 2022 namun ditangguhkan susulan lawatan khas Sri Paduka Baginda berdua ke London bermula 16 hingga 21 September. Sri Paduka Baginda berdua dijangka tiba pada pukul 10.30 pagi diiringi Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Mohamad Zain dan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Isham Ishak. Antara program yang telah diatur termasuklah Majlis Sambutan Negara, Majlis Menghadap dan Majlis Santapan Negara yang akan dihoskan oleh Presiden. Perdana Menteri Lee Hsien Loong pula akan menghadap Sri Paduka Baginda dan menghoskan majlis makan tengah hari. Baginda berdua turut dijadualkan berangkat melawat tempat-tempat bersejarah serta beberapa fasiliti kerajaan Singapura. Menerusi kenyataan Kementerian Luar, lawatan negara ini melambangkan hubungan dua hala yang mesra dan erat selain menjadi jambatan memperkukuhkan lagi hubungan baik serta kerjasama dalam pelbagai bidang. Acara pertama Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah di Singapura adalah berangkat melawat Universiti Kebangsaan Singapura dan Edible Garden City. Untuk masyarakat India, selamat menyambut Hari Deepavali di Deepavali Nalbal Tekel di Malaka Studi Virasami, Singapura RTM. Menghapuskan kuasa veto dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dapat menjadikannya lebih demokratik serta berkredibiliti dalam menyelesaikan isu dan konflik antarabangsa. Cadangan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika debat umum PBB sesi ke-77 yang berlangsung pada 23 September lalu. Sebenar hari PBB hari ini, wartawan Atika Ismail mengupas lanjut mengenainya. Masalah yang paling besar di PBB adalah Majlis Keselamatan. Kuasa veto seringkali disalahgunakan untuk memihak kepada kuasa dunia yang memilikinya. Ia tidak demokratik dan melanggar prinsip asas demokrasi. Ini menyebabkan konflik yang berlaku tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana wakil tetap majlis tersebut. Sejak ditubuhkan pada 1946, PBB berperanan untuk memastikan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan sejagat terus terjamin dianggotai 193 negara termasuk 5 negara kuasa besar iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Rusia dan China. Dan negara-negara ini sering dilihat menggunakan kesempatan untuk menentukan sesuatu keputusan yang memihak kepada kepentingan mereka. Negara kuasa besar ini dilihat sering menggunakan kuasa veto mereka untuk mengenepikan usul-usul yang telah dipersetujui negara anggota lain menerusi undian.
Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sepatutnya bersifat berkecuali untuk memastikan akhirnya keadaan yang menang-menang kepada kesemua negara, baik yang berada dalam kelompok negara dunia pertama ataupun dunia ketiga, negara yang maju, yang sedang pesat membangun dan juga negara membangun. Bermakna dalam konteks ini nilai kemanusiaan harus dipertingkatkan, diperbaiki. Dan disebabkan itulah Perdana Menteri merasakan bahawa kuasa veto harus dihapuskan supaya tidak menjejaskan reputasi kredibiliti kedudukan bangsa-bangsa bersatu. Supaya tidak ada negara yang menyalahgunakan kuasa yang ada pada mereka sehingga melahirkan jurang yang besar. Pelbagai episod dapat kita selusuri berkaitan kepincangan dilakukan negara-negara kuasa besar ini demi kepentingan nasional dan politik mereka. Paling mutakhir apabila Rusia menggunakan kuasa veto untuk membatalkan resolusi PBB agar negara itu menarik tenteranya dari wilayah Ukraine. Sementara konflik Israel-Palestin, isu pelarian Rohingya antara perjuangan panjang yang belum menemukan noktahnya. Maka wujud persoalan di manakah keabsahan peranan dan fungsi PBB dalam konflik sebegini? Kita tahu penubuhannya adalah disebabkan satu inisiatif diwujudkan untuk memastikan dunia tidak lagi mengalami kancah peperangan sebagaimana dalam Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Peranan Tubuh Bangsa Bersatu juga agak terbatas. Pertama dari segi peranan penguatkuasaan, enforcement. Seperti mana kita tahu, kalau dalam mana negara ada kuasa penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh pihak polis dan kerajaan. Tapi di peringkat global kita tidak ada peranan itu. Kita tidak ada kerajaan global dan kita juga tidak ada polis global. Walaupun kita ada Interpol, tapi peranannya agak terbatas dalam konteks menyelesaikan atau menguatkuasakan undang-undang antarabangsa. Menjengah abad ke-21, PBB perlu bergerak seiring perkembangan zaman agar kekal relevan dan dipercayai. Meski cadangan untuk menghapuskan kuasa veto dalam PBB bukan idea baharu kerana pernah dibangkitkan oleh pihak lain, namun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi menegaskan pendirian Malaysia bahawa pendekatan lebih demokratik sebenarnya mampu menyelesaikan lebih banyak isu dan konflik antarabangsa. Atika Ismail, RTM. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Let's Talk Minda Sihat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Thank you. Ingatkan awak dah lupa. Suka? Suka awak ni? Mestilah saya ingat.
Ke awak sendiri yang terlupa? Hello, Assalamualaikum, Mak. Dah cek dah tadi. Alhamdulillah, baby semua okey. Itulah, tapi... tak apalah, nantilah Zara cerita dengan Mak, ya? Assalamualaikum. Sayang, bila awak nak berhenti rokok? Kita dah nak ada anak dah, tahu tak? Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Kau bagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas kiran. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita mulakan laporan cuaca pada malam ini dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan. Keadaan penumpuan angin dilihat sedang berlaku di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, juga melibatkan utara negeri Sarawak, di barat negeri Sabah termasuklah wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan ini menyebabkan hujan seteribut petir boleh berlaku dari petang sehingga ke awal malam di kawasan-kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi sehingga ke penghujung bulan ini. Namun ianya tidak akan menyebabkan keadaan cuaca yang luar biasa seperti yang tular di pelbagai platform media sosial dan aplikasi WhatsApp. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan amaran yang kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef North dan juga layang-layang. Dan ianya berkuat kuasa bermula 27 Oktober sehingga ke 30 Oktober 2022. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan bubur kecil, aktiviti sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan kelompok awan aktif membawa hujan seteribut petir dilihat meliputi kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, yang mana ianya menyebabkan keadaan cuaca hujan di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, dan ianya dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan kelompok awan dilihat lebih tertumpu di bahagian utara negeri Sarawak, namun ianya dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 1 hingga ke 2 jam saja lagi. Manakala keadaan kelompok awan aktif membawa hujan seteribut petir dilihat sedang berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah, termasuklah wilayah Persekutuan Labuan, dan keadaan hujan seteribut petir ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti.
Baiklah, perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir boleh menyebabkan angin kencang dan juga banjir kilat, terutamanya melibatkan kawasan-kawasan yang berkedudukan rendah. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dan bersedia bagi sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Deepavali bagi semua rakyat Malaysia yang beragama Hindu. Sekian sahaja laporan cuaca buat malam ini. Saya Khairatunisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Kembali. Saudara, seterusnya kita ke edisi sukan bersama Syairul Islam. Syai, apa nasib Lee Zijia dalam terbuka Denmark? Syai, teruskan perkongsian. Baik, terima kasih. MotoGP Malaysia terima sambutan hangat. Zijia terlepas gelaran sulung terbuka Denmark. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Susulan kembalinya kejuaraan Grand Prix Motosikal 2022 ke Malaysia, peminat sukan permotoran negara akui teruja dapat menyaksikan semula pelumba-pelumba kesayangan mereka pada saingan kejuaraan motosikal dunia di litar antarabangsa Sepang SIC. Mana tidaknya hampir 2 tahun perlumbaan tersebut tidak dapat dianjurkan di Sepang kerana COVID-19. Amirul Aizat Muhammad Syafiee ada laporannya. Sebelum ini, litar antarabangsa Sepang sunyi tanpa kehadiran pengunjung, namun semalam situasi luar biasa dapat dilihat di pekarangan pintu masuk SIC yang dibanjiri peminat sukan pemotoran dalam dan luar negara. Rasa sangat teruja lah dapat balik tengok kembali pelumba-pelumba yang memang kita orang minat lah semua. Kan? Tu pasal kita orang sampai awal ke sini. Saya gembira lah sebab kita boleh masuk Malaysia balik. Boleh panggil rakyat Malaysia ramai sokong pemotoran GP ni untuk kita boleh lahirkan pelumba yang terbaik lah untuk kita punya rakyat Malaysia kan. Bukan pemotoran ni peminat dia ramai. Lagi-lagi untuk yang budak-budak muda kan. Maknanya kita boleh buat satu sukan yang baik lah untuk rakyat Malaysia. Selain dari perlumbaan, aktiviti sampingan turut memeriahkan aksi MotoGP di Sepang. Antaranya, pelbagai pameran dan jualan seperti motor, helmet dan barang koleksi pelumba antarabangsa. Penganjuran perlumbaan MotoGP di Sepang juga dilihat berupaya menarik pengunjung dari luar sekaligus dapat merancakkan industri pelancongan di negara ini. Saya wah banget, Polres senang banget bisa nonton lagi. Karena dari Malaysia ke Kalimantan juga dekat sekali. Jadi kemungkinan tahun-tahun berikutnya kita akan hadir lagi. Deruman enjin yang menggegar litar ini mengubat kembali kerinduan dalam kalangan peminat sukan pemotoran tanah air. Dengan penyertaan 3 pelumba Malaysia menerusi tiket wildcard, turut menambahkan daya penarik buat peminat tempatan. Diharap kerancakan hari ini akan terus dirasai sehingga musim depan. Dalam masa sama, kita juga mahukan bakat tempatan menyinar dalam perlumbaan berprestij ini. Amirul Aizat Muhammad Syafiee,
RTM. Sementara itu, aksi pelumba negara yang menerima tiket wildcard pula kurang menyerlah dalam saingan Moto2 dan Moto3. Kasma Daniel Kasmayuddin yang bermula di petak ke-22 berjaya menamatkan saingan Moto2 di tempat ke-19 dengan catatan 39 minit 18.354 saat. Apa yang kita tahu ni memang orang cakap tu kita dah tinggalkan selama 2 tahun and then back to motor tu sejenis yang motor prototype ya, kerana motor ni adalah orang cakap tu memang jauh beza daripada motor yang selama saya race lah dengan production. So memang saya amat bersyukur. Saya pun tadi orang cakap tu tak berapa nak best result, tapi dapatkan habiskan race tu memang orang cakap tu memang agak sukar lah sebenarnya. Manakala rakan senegara Azrai Hakim Anwar pula di tempat ke-22 dengan catatan 39 minit 20.918 saat. 18 lap memang sangat lama lah. Sebab saya selalu paling lama pun 12 lap je. So fizikal yang memang fizikal saya agak kurang, tapi saya cuba habiskan race juga dengan selamat. Alhamdulillah, even result tak berapa baik, tapi saya dah cuba servis yang baik dan saya bangga sebab saya dapat habiskan race. So dengan berlumba di hadapan penyokong Malaysia, memang mula-mula memang agak nervous, tapi bila dah habis tu saya rasa macam sangat-sangat lega. Seorang lagi pelumba wildcard negara, Sharifuddin Azman, mempamer prestasi agak baik selepas menamatkan perlumbaan Moto3 di tempat ke-16. Pelumba yang dikenali sebagai Damo itu berjaya menepati sasaran untuk berada dalam kelompok 19 terbaik yang diletakkan pihak pengurusannya. Dalam saingan itu, dia melengkapkan 17 pusingan dengan catatan 38 minit 19.401 saat. Baik, dalam pada itu, Presiden Persatuan Permotoran Malaysia, MAM, Tan Sri Mozani Mahathir berpuas hati dengan penganjuran MotoGP Malaysia 2022 yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang SIC bermula Jumaat lepas hingga semalam. Beliau turut gembira dengan sambutan meriah penonton setelah 2 tahun ia tidak dianjurkan. Saya sangat puas hati tahun ini penganjuran MotoGP, Petronas MotoGP tahun ini selepas 2 tahun kita tak dapat melihat MotoGP riders di sini. Sangat-sangat exciting lah. Kalau dibanding dengan 2019, saya difahamkan lebih ramai orang tahun ini daripada tahun 2019. Beliau menyatakan perkara berkenaan selepas selesai menyaksikan perlumbaan Petronas MotoGP di Sepang semalam. Dalam pada itu, beliau mengharapkan dengan kejayaan penganjuran program berkenaan pada kali ini akan membawa lebih banyak penajaan dari pihak luar dalam pelbagai bentuk sukan permotoran di Malaysia. Kejuaraan MotoGP Malaysia 2022 menutup tirainya semalam dengan jumlah penonton yang hadir ke litar antarabangsa Sepang melebihi 163,000 orang, menghampiri sasaran 170,000 penonton. Beralih ke perkembangan aksi badminton terbuka Denmark 2022. Pemain perseorangan lelaki profesional negara, Li Zijia, terlepas gelaran sulung kejohanan tersebut selepas tewas pada aksi final. Biarpun berjaya memberi tentangan sengit, Zijia terpaksa akur apabila tunduk 18-21, 21-16, 12-21 di tangan pemain Cina, Shi Yuqi. Dalam saingan yang berlangsung di arena Yiske Bank, menyaksikan permulaan goyah dipamerkan Zijia apabila mensia-siakan kelebihan mendahului 9-5 pada set pertama sebelum lawan bukan pilihan itu menemui rentak untuk mengejar mata demi mata sebelum menang 21-18. Bagaimanapun, Zijia selaku pemain nombor 3 dunia bangkit semula pada set kedua dengan mendahului 7-1 dan terus menguasai perlawanan sebelum menang 21-16 sekaligus mengheret Yuqi ke set penentuan. Pada set penentuan, Yuqi kembali dengan aksi lebih kemas, mendahului 11-5 akibat kesilapan Zijia sekaligus menyebabkan wakil tunggal negara itu gagal merapatkan kedudukan sebelum akur dengan kekalahan 21-12. Kemenangan itu membolehkan Yuqi menamatkan kemarau gelaran selama 3 tahun apabila kali terakhir memenangi terbuka Switzerland pada tahun 2019.
Saudara, siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-62 dari Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Terus ikuti berita perdana di saluran berita RTM melalui My Freeview 123 dan aplikasi RTM Click. Bersua kembali. Pagi ini perkembangan hoki Piala Sultan Johor. Ketua Jurulatih Skuad Negara Muhammad Amin Rahim tetap menguji barisan pemainnya biarpun tewas dengan jaringan besar 0-8 kepada pasukan gergasi Australia. Ia merupakan kekalahan kedua Malaysia selepas tumpas 2-5 kepada India sebelum ini. Sebenarnya dari segi taktikal kita dah ada plan sesuatu, maknanya kita dah ada perancangan untuk pemain pertahanan, pemain midfield kita untuk gunakan ruang untuk kita counter, but macam saya kata tadi dari segi fizikal pemain kita agak nampak struggle untuk sustain. Tapi saya akan tengok semula dari segi video analis kat mana kelemahan-kelemahan yang kita boleh atasi dan kita cuba perbaikilah itu. Beliau mengharapkan pemain dapat bangkit pada aksi ketiga esok menentang Afrika Selatan. Peluang rehat sehari akan digunakan untuk memulihkan kecergasan pemain dan bersedia untuk aksi seterusnya. Ini pula mengenai pelari menara negara. Soh Wai Ching yang merupakan pelari menara nombor 1 dunia terus menempa nama di peringkat antarabangsa selepas muncul juara RNLI Tower Run di bangunan 22 Bishopsgate, London. Atlet berusia 28 tahun itu menamatkan larian setinggi 56 tingkat dan 1,436 anak tangga dengan catatan masa 6 minit 52 saat. Kejayaan itu sekaligus memadam rekod lama 9 minit 13 saat dicatatkan pelari Great Britain Daniel Joyce. Kejohanan larian tangga paling mencabar dan sukar di Great Britain itu disertai lebih 150 peserta dari seluruh dunia. Ini kejayaan kelima diraih Wai Ching dalam tempoh 2 bulan termasuk ketika mempertahankan kejuaraan Empire State Building Run-Up di New York. Wai Ching turut menguasai larian menara US Bank di Los Angeles, larian menara Space Needle Seattle dan Tunnel to Towers Climb di Tampa, Florida. Beralih pula ke saingan Formula One Grand Prix Amerika Syarikat. Pelumba Red Bull, Max Verstappen mengungguli aksi perlumbaan tersebut sekaligus membolehkan pasukannya meraih gelaran pengeluar lebih awal pada musim ini. Kali terakhir Red Bull muncul juara pengeluar ialah pada 2013. Biarpun saingan masih berbaki 3 perlumbaan lagi, namun jumlah mata yang telah dikumpul pasukan itu sukar untuk dipintas oleh pencabar mereka. Dalam aksi GP Amerika Syarikat menyaksikan, Verstappen yang bermula di petak kedua berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 1 jam 42 minit 11.687 saat. Tempat kedua menjadi milik pelumba Mercedes Lewis Hamilton yang ketinggalan 5.023 saat di belakang pendahulu, manakala Charles Leclerc daripada pasukan Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga. Kejayaan Red Bull itu juga membolehkan pasukan itu menamatkan dominasi 8 musim berturut-turut Mercedes dalam saingan F1. Baik, dan ini perkembangan tenis terbuka Stockholm. Pemain Denmark Holger Rune mencipta sensasi apabila menewaskan pemain pilihan Stefanos Tsitsipas pada aksi final kejohanan di Sweden itu. Rune meraih gelaran kejohanan tersebut selepas menang dengan keputusan 6-4 dan 6-4. Kejayaan Rune juga dianggap sebagai sesuatu yang mengejutkan, terutama apabila tidak berdepan masalah besar menewaskan juara edisi 2018 itu. Dalam aksi final tersebut, Rune hanya memerlukan 1 jam 35 minit untuk menundukkan Tsitsipas. Ia juga adalah gelaran jelajah ATP kedua buat Rune dalam kariernya sebagai pemain tenis.
Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 24 Oktober 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kejohanan Hoki Antarabangsa Piala Sultan Johor 2022 bawah 21 tahun. Saingan merebut kejuaraan kini dibautkan kembali setelah 2 tahun terhenti. Dengan penyertaan 6 negara, Malaysia, Great Britain, Australia, India, Jepun dan Afrika Selatan. Nantikan aksinya dalam memburu piala berprestij. Dibautkan sepanjang 22 hingga 29 Oktober ini. Hanya di RTM. Bekas Perdana Menteri Britain Boris Johnson tarik diri daripada persaingan sebagai pemimpin Parti Konservatif yang membolehkan beliau kembali memimpin Britain. Juga taufan Roslyn badai Mexico. Kita saksikan rangkuman berita luar negara. Dengan penarikan diri Johnson, ini bermakna tumpuan terarah calon berpotensi iaitu bekas Menteri Kewangan Rishi Sunak. Liz Truss yang baharu 6 minggu memimpin Britain meletak jawatan pada 19 Oktober lepas, sekaligus mana-mana individu yang menggantikannya perlu mendapatkan 100 sokongan daripada ahli parti. Pemenang akan diumumkan sama ada pada Isnin atau selewat-lewatnya Jumaat depan. Ribuan rakyat Hungary termasuk guru turun ke jalanan pada Ahad menuntut kerajaan menaikkan gaji mereka selain mengatasi lonjakan inflasi. Mereka turut membawa sepanduk tertera "Tiada guru, tiada masa hadapan" selepas beberapa jam Perdana Menteri Viktor Orban berikrar untuk menstabilkan ekonomi dan mengekalkan harga bil utiliti. Para peserta demonstrasi mendakwa motivasi para pendidik kini menurun disebabkan gaji yang tidak setimpal sedangkan inflasi terus meningkat. Penduduk dan pihak berkuasa meneruskan aktiviti membersih lumpur di Nayar Mexico susulan di badai taufan Roslyn pada Ahad. Roslyn pada tahap kategori 3 berlaku di pesisir pantai barat Mexico kira-kira pukul 5.30 pagi dengan kekuatan angin 195 km sejam. Bagi seorang penduduk, memori taufan Kena dengan kategori 4 pada 2002 masih segar dalam ingatan dan dijadikan pengalaman untuk mereka bersiap sedia apabila menerima amaran daripada pihak berkuasa. Sebuah pesawat Korean Air yang membawa 173 penumpang tersasar daripada landasan ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Cebu, Filipina. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan dan penumpang telah ditempatkan di hotel selain mendapat penerbangan alternatif. Menurut kenyataan Korean Air, pihaknya kesal dengan kejadian itu dan siasatan menyeluruh akan dilakukan. Kejadian berlaku pada 11.07 malam Ahad ketika pesawat yang membawa 162 penumpang dan 11 anak kapal tersasar dalam percubaan kali ketiga untuk mendarat susulan cuaca buruk. Kemeriahan sambutan Deepavali tahun ini lebih bermakna selepas dirayakan secara sederhana tahun sebelumnya susulan pandemik COVID-19. Kita ikuti tinjauan wartawan Rufina Mary Ambrose. Tinjauan kami di Kuil Seri Mutumariaman Jalan Pantai Baru di Ibu Negara mendapati penganut Hindu tidak melepaskan peluang melakukan aktiviti keagamaan bersama keluarga. Setiausaha Kuil Dato' K. Ari Krishnan Naidu berkata, kali ini penganut dapat mengikuti puja atau aktiviti sembahyang sehingga pukul 12.30 hari. Ramai orang sedang datang, sedang tiba sebab pagi ini hujan, banyak makanan disediakan oleh pihak kuil untuk mereka untuk menyerayakan hari yang Deepavali ini. Yang tahun-tahun yang lepas kita pun ada sediakan makanan untuk perayaan Deepavali untuk pagi itu, tapi kita mungkuskan makanan itu. Tapi tahun ini tidak begitu. Mereka boleh duduk dekat sini beramai-ramai, berkumpul dan mereka boleh makan dekat sini. Ini adalah satu perayaan yang kita tidak boleh diupai.
Sementara itu, penganut Hindu yang ditemui menyatakan keterujaan untuk melawat sanak saudara dan menikmati kuih raya. Walaupun kita makan thosai, idli setiap hari, tapi hari ini keunikannya memang rasa dia lain lah sebab kita join satu family ramai-ramai dengan anak-anak kita semua, so memang nampak lain lah. So lepas ni kita akan pergi ke rumah mak. So gembira sebab selama 2 tahun kita dapat pergi on the Deepavali Day. Kami telah menyuruh ibu ai menyediakan makanan, pelbagai makanan. So kami sangat gembira dengan keluarga saya. Kami akan pergi ke Rawang lepas ni. Harapan tahun ni saya harap semua rakyat Malaysia sihat dan happy lah bersama family semua sebab dah 2 tahun kita dalam COVID. So harap semua kembali kepada sedia kala dan sihat lah. Dengan kelonggaran yang diberi, suasana di Kuil Seri Mutumariaman pada pagi ini kembali meriah seperti sebelum pandemik COVID-19. Semoga pesta cahaya ini memperkukuhkan semangat keluarga Malaysia selain menyinar kegembiraan kepada semua penganut beragama Hindu. Selamat menyambut Hari Deepavali. Di Bawali Baru Tegal, Rufina Mary Ambrose, RTM. Di Perlis, pesta cahaya turut meriah dan penuh bermakna apabila kaum keluarga teruja menyambutnya bersama saudara mara dan sahabat handai sambil menggayakan busana tradisi berwarna-warni. Menurut pengerusi Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Yahya, semangat perpaduan dan saling hormat menghormati antara masyarakat menjadikan kehidupan lebih harmoni dan muhibah. Tahun ni meriah sikit lah daripada tahun lepas. Okey lah tahun ni sebab tahun lepas tak berapa sangat lah. Kau okey lah tahun ni dengan anak. Okey bang, baik ya, semua okey, tak ada masalah. So dia merayakan Deepavali dengan bagus lah. So pakai baju baru semua rasa macam ceria lah. Kira kita sambung dengan baik lah Deepavali. Di Negeri Sembilan, lebih 5,000 penganut agama Hindu berkunjung ke Kuil Seri Balatan Dayu Tapani Seremban yang merupakan antara kuil terbesar di negeri itu. Setelah 2 tahun perayaan Deepavali disambut secara sederhana ekoran wabak COVID-19, tahun ini ia diraikan dengan lebih meriah. Walaupun sudah tiada SOP dikenakan, orang ramai dilihat tetap mengekalkan amalan kawalan Kediri sebagai langkah berjaga-jaga. Perayaan Deepavali di kawasan luar bandar di Kelantan juga tidak kurang meriahnya. Kemeriahan dikongsi oleh keluarga N. Munisami di PPR Gua Musang yang tinggal di kawasan perumahan, majoritinya adalah Melayu. Raya Deepavali semakin happy lah dari sekalian keluarga India, Cina, Melayu sama-sama lah, kita sama-sama meraya lah. Jadi okey lah, dalam tahun ni kita meraya okey lah. Aktiviti hari ni nak pergi jumpa kawan, pergi rumah jiran, pergi rumah-rumah saudara, itu je lah. Jadi besok baru keluar jalan, pergi bawa anak bini semua jalan-jalan. Tahun ni berasa gembira sebab boleh bersama kaum yang lain-lain. Islam ke Deepavali, orang India ke boleh bersama lah. Sebab lepas MCO kita boleh bersama-sama, saya pun rasa sangat gembira lah. Tahun ni adalah selepas PKP 2 tahun kan. So kita lihat suasana hari ni nampak berbeza sikit lah sebab meriah. Kita boleh tengok semua bangsa bersatu and then kita boleh nampak semua datang dapat membuat kunjung-mengunjung, ziarah-menziarahi lah berbanding dengan tahun lepas. Di Sabah, sambutan pesta cahaya oleh golongan minoriti di negeri itu dikongsi bersama-sama dengan penduduk berbilang bangsa dan agama yang jelas mencerminkan keharmonian rakyat negeri tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Haji Nur turut memeriahkan sambutan dengan menghadiri majlis ramah mesra Deepavali anjuran kerajaan negeri bersama Dewan Perniagaan India Sabah di Kota Kinabalu. Majlis diserikan dengan kehadiran hampir 1,000 pengunjung.
Kes pelajar meniru ketika peperiksaan ini bukan satu perkara asing. Saya dulu pun tak pernah. Malah macam-macam taktik yang digunakan. Betul, Andy. Kita ikuti hashtag yang ada kaedah untuk mengatasi masalah ini. Kita saksikan. Baru-baru ini, pelajar Fakulti Kejuruteraan dari Universiti Bicol Filipina berjaya mencuri tumpuan selepas mencipta dan memakai topi anti meniru ketika peperiksaan. Profesor universiti berkenaan yang dikenali sebagai Mary Joy Menden Ortiz telah meminta para pelajarnya mencipta sendiri topi yang boleh mengelak mereka daripada meniru. Topi anti meniru menggunakan bahan terbuang seperti kertas dan kotak makanan. Jalan raya di Australia mendapat perhatian apabila jalan raya tersebut bercahaya hijau pada waktu malam. Penanda garisan jalan raya di Victoria itu dibuat menggunakan konsep glow in the dark untuk memudahkan penglihatan pengguna jalan raya memandu pada waktu malam. Namun, jalan raya bercahaya seperti ini bukanlah yang pertama di dunia, kerana pada tahun 2014, jalan raya di Belanda juga telah menggunakan kaedah yang sama. Pelancong sebuah pusat peranginan di Cyprus cemas apabila berdepan fenomena belalai air yang menyebabkan kepustahan kecil serta menerbangkan sebilangan kerusi baru-baru ini. Fenomena tersebut dirakam di sebuah pusat peranginan popular dengan ada antara pelancong yang menyangka ia adalah puting beliung. Berdasarkan video yang dikongsikan di media sosial, belalai air itu bergerak di kawasan pantai dan tiba di daratan. Saudara, berita perdana Isnin 24 Oktober 2022 berakhir di sini. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat Hari Deepavali. Dan semoga sambutan Deepavali tahun ini terus membawa sinar keceriaan kepada seluruh keluarga Malaysia. Salam keluarga Malaysia. Kita jumpa lagi.